sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah binti Muhammad Jua. Kami dari kumpulan 10 akan mengulas berkaitan dengan tajuk kemaslahatan keduniaan di dalam usul fiqh dan secara umumnya kemaslahatan keduniaan terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama al-daruriyat. Al-daruriyat merupakan objektif yang mana kehidupan agama dan keduniaan manusia tertegak dengannya. Jika ia tiada, niscaya hidup manusia di dunia ini akan menghadapi kesukaran, baik di dunia maupun akhirat. Sebagai contoh, Allah mewajibkan umatnya untuk melaksanakan rukun Islam, iaitu menunaikan solat 5 waktu sehari. 2 ialah al-hajiyat. Al-hajiyat merupakan kepentingan yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan kepada mereka dan menghilangkan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dan kesukaran dengan ketiadaannya. Namun, ketiadaan al-hajiyat tidaklah membawa kepincangan kepada kehidupan manusia sebagaimana sekiranya ketiadaan perkara-perkara daruriyat. Sebagai contoh, disyariatkan beberapa kemudahan, iaitu rukhsah seperti menunaikan solat dalam keadaan duduk atau baring bagi yang tidak mampu. Akhir sekali, al-tahsiniyat. Al-tahsiniyat merupakan kepentingan yang menghendaki seseorang berpegang dengan akhlak-akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia. Jika ia tidak diberikan perhatian secara berterusan, maka ia juga boleh menyebabkan kepada kepincangan dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, Islam mensyariatkan bersuci dan menutup aurat di dalam solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazah Al-Hada binti Azalan dan saya akan membentangkan tentang daruriyat. Pertama sekali kita perlu tahu apa itu daruriyat. Daruriyat ini merupakan satu kepentingan yang menyentuh soal survival atau hidup mati seseorang, sesuatu kumpulan hidup, sesuatu masyarakat, bangsa dan negara dan sebagainya. Para ulama menyimpulkan bahawa daruriyat ini mempunyai 5 bentuk, iaitu menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang pertama, menjaga agama. Menjaga agama ini merupakan perkara paling utama bagi setiap individu. Demi menjaga agama, syariat Islam telah menetapkan beberapa perkara seperti hukuman bunuh terhadap orang murtad. Firman Allah yang mengizinkan memerangi orang kafir yang menceroboh ialah Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lillazina yuqataluna biannahum zulimu. Terjemahan, diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh kerana sesungguhnya mereka telah dianiayai. Surah Al-Hajj 22:39. Okey. Hal itu juga apabila hukuman bunuh terhadap orang murtad ini dijalankan, dia sekaligus untuk mempertahankan agama, maruah diri, menyebarkan dakwah Islam yang maha suci, juga untuk menjaga hak kebebasan beribadat dan beragama. Isu semasa ataupun masalah yang dihadapi melalui menjaga agama ini apabila berlakunya kes di mana mereka yang mengganti keyakinan, akidah atau agama dan keluar dari Islam, ataupun dalam arti kata pendek ialah murtad lah. Ada beberapa hukuman yang dikenakan kepadanya. Bukanlah apabila seseorang itu murtad terus kena hukuman mati. Bukan, dia ada 5 langkah dulu, iaitu yang pertama diminta untuk bertaubat, yang kedua hukuman takzir, yang ketiga penyitaan harta, yang keempat kehilangan beberapa hak bertindak hukum, dan yang terakhir sekali jika keempat-empat sebelumnya tidak menjadi tidak berkesan, barulah hukuman mati dilaksanakan. Yang kedua, menjaga jiwa. Sesungguhnya nyawa manusia ini milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dihargai serta dilindungi. Sebarang tindakan membunuh diri, sama ada diri sendiri atau orang lain, umum mengetahui bahawa itu adalah satu dosa yang besar dan haram sesama sekali. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah 5:45,
Terjemahannya, dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka hendaklah dibalas dengan seimbang. Isu semasa ataupun masalah yang dihadapi melalui menjaga jiwa ini adalah apabila berlakunya kes pembunuhan di mana seorang manusia ini, contoh A, membunuh individu B. Okey, maka keluarga mangsa iaitu keluarga individu B ini boleh melakukan hukuman kisas di mana nyawa dibalas nyawa. Okey, penetapan hukuman kisas ini terhadap pembunuhan sengaja serta tindakan mencederakan atau memotong anggota orang lain. Okey, keluarga mangsa kalau melalui hukuman kisas lah. Keluarga mangsa boleh menuntut hukuman pancung untuk pelaku pembunuhan. Namun, pelaksanaan hukuman ini hanya boleh dilakukan oleh pemerintah dan bukanlah sesenang dan perkara hukuman kisas ini bukanlah boleh dilakukan oleh keluarga sendiri dan pergi ke orang itu terus membunuh. Bukan, dia perlu dilaksanakan melalui pemerintah. Jika pemerintah membenarkan hukuman kisas itu untuk berlaku kepada si pelaku. Yang ketiga, dalam isi kandungan daruriyat, iaitu menjaga akal. Okey, menjaga akal ini akan merupakan satu anugerah istimewa yang wajib dipelihara dan disyukuri. Menerusi akal waras telah mengangkat kedudukan dan keistimewaan manusia berbanding makhluk-makhluk lain. Okey, demi menjaga akal daripada disalahgunakan, syariat Islam mengharamkan meminum arak serta segala jenis minuman yang memabukkan. Hal ini kita boleh tengok daripada firman Allah surah Al-Ma'idah 590, terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhi supaya kamu berjaya. Okey. Isu semasa atau masalah yang dihadapi melalui menjaga akal pada zaman kini adalah macam kita boleh tengok apabila berlakunya kes mabuk akibat alkohol, dan semestinya apabila seseorang itu mabuk dan dia memandu kereta, semestinya boleh berlaku kes-kes lain seperti langgar lari, aksiden dan sebagainya. Okey, seperti saya beritahu tadi, demi menjaga akal daripada disalahguna, syariat Islam ini dia mengharamkan minum arak atau segala jenis minuman yang boleh memabukkan seorang manusia. Oleh itu, menurut pendapat Imam Syafi'i, peminum arak yang sabit kesalahan akan dikenakan hukuman sebat sebanyak 40 kali. Namun pada zaman sekarang di Malaysia sebab contohnya tidaklah wujud hukuman sebatan itu, namun adalah hukuman-hukuman yang dijalankan iaitu atas jalan raya, memandu secara mabuk dan sebagainya. Adalah ata-ata dan hukuman penjara yang akan dijalankan kepada orang-orang yang kes mabuk ini. Yang keempat ialah menjaga keturunan. Pemeliharaan terhadap zuriat keturunan ini merupakan sesuatu yang wajib dalam syariat Islam. Oleh itu, Islam amat mengharamkan zina dan perbuatan seumpamanya seperti homoseks, lesbian, gay serta rogol. Okey, sebagaimana yang ditetapkan menerusi firman Allah terhadap penzina bukan muhsan. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Terjemahannya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali sebat. Okey, isu semasa atau masalah yang boleh dikaitkan melalui menjaga keturunan ini seperti lesbian dan homoseks, gay dan semua tu semestinya berlaku amat berleluas sekarang. Namun di yang mana saya baru-baru jumpa melalui kajian saya, apabila berlakunya kes berzina sama ada antara sama jenis jantina, sama ada lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan maupun berlainan. Okey, Islam menetapkan hukuman hudud berkaitan dengan zina iaitu hukuman 80 sebatan terhadap mereka yang melakukan qazaf, rejam sampai mati terhadap penzina muhsan serta 100 sebatan terhadap penzina bukan muhsan atau turunan dan dara. Okey, melalui kajian saya ada jumpa satu artikel ini mengenai satu kejadian zina, kes zina di Aceh di mana mereka
pelaku tersebut, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan, dikenakan sebatan di khalayak orang ramai. Itu bagi menunjukkan bahawa supaya ia memberi pengajaran kepada orang lain supaya tidak melakukan zina, dan zina itu adalah haram di syariat Islam. Akhir sekali, poin yang terakhir dalam daruriyat, iaitu menjaga harta. Harta ini merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, dan ia menjadi wasilah menuju akhirat. Justru mencari rezeki yang halal wajib hukumnya, sama ada untuk nafkah diri sendiri atau ahli keluarga. Islam amat mengharamkan segala kegiatan menceroboh hak orang lain seperti mencuri dan merompak. Okey, sudut dasarnya hukuman hudud yang dikenakan terhadap perompak dijelaskan menerusi firman Allah. Okey, dalam umum mengetahui bahawa hukum hudud yang kita selalu dengarlah, iaitu zina, satu lagi merompak, di mana apabila seseorang itu merompak, mencuri atau dan sebagainya yang berkenaan dengannya, pelaku itu perlulah dipotong tangan untuk memberi pengajaran. Okey, kita boleh lihat dalam surah Al-Ma'idah 5:33 terjemahannya, bahawasanya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas, atau dipalang kalau mereka membunuh dan merampas, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berselang-seli kalau mereka merampas sahaja atau dibuang negeri, atau kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman awam. Isu semasa atau masalah yang dapat dikaitkan melalui menjaga harta ini dengan sekarang, iaitu apabila berlakunya kes mencuri. Islam meletakkan hukuman pencuri yang disabit kesalahannya akan dikenakan hukuman potong tangan. Bagi kes menyamun dan merompak pula dikenakan hukuman yang lebih dahsyat serta lebih berat. Hal ini kerana jenayah yang dilakukan lebih besar dan berbahaya seperti kekerasan, mengugut senjata serta kadang-kadang mangsanya diceraikan dan dibunuh. Okey. Contoh yang dapat kita ambil pada masa kini, contoh kalau seseorang itu disamun di luar bank. Okey, apabila seorang itu disamun di luar bank, kita selalu diwawarkan atau dengar bahawa apabila orang itu disamun dan ditarik, mereka penyamun itu akan naik motor. So bila penyamun itu naik motor dan orang itu ditarik, barang sesuatu individu itu ditarik, orang itu akan jatuh dan berluka. Itu akan menyebabkan sebab itu hukuman Islam memberi hukuman yang lebih dahsyat kepada menyamun dan merompak, kerana ia akan menyebabkan kekerasan bersenjata dan menyebabkan kecederaan atau mungkin mangsa itu dibunuh. Itu sahaja untuk daruriyat, dan sekali lagi saya ingin ulangkan bahawa daruriyat ini mempunyai 5 isi penting, iaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang terakhir sekali menjaga harta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Mimi Syazira Farhana binti Muhammad Ghani, dan saya akan memberitahu sedikit sebanyak tentang hajat. Okey, pertama sekali, hajat ini ialah merupakan satu kepentingan yang diperlukan oleh manusia bagi memberikan kemudahan kepada mereka dan menghilangkan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dan juga kesukaran dengan ketiadaannya. Manakala dengan ketiadaannya pula tidaklah membawa kepada kepincangan dalam hidup manusia seperti mana ketiadaan seperti perkara-perkara al-daruriyat. Namun dia juga akan membawa kepada kesukaran dalam kehidupan manusia. Hajat ini mempunyai 4 perkara, iaitu ibadat, adat, muamalat dan juga hukuman. Pertama sekali, kita akan membincangkan tentang ibadat. Dia telah ditekankan khusus demi memenuhi keperluan ibadat. Okey, contohnya tentang masalah ibadat puasa dan juga solat. Kita mengambil situasi seseorang individu yang berada di dalam perjalanan yang melebihi 2 mahalah, ataupun individu tersebut merupakan orang yang sakit, adakah dirinya diwajibkan untuk berpuasa dan juga solat? Namun jawapannya ialah telah disyariatkan oleh rukhsah untuk dalam ibadat puasa dan solat. Maka orang yang sakit ataupun musafir dibenarkan untuk berbuka puasa. Telah dijelaskan melalui firman Allah dalam surah Al-Baqarah
ayat 184 yang bermaksud, maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Ayat tersebut menunjukkan tentang keharusan berbuka puasa di bulan Ramadan bagi mereka yang tidak mampu. Ini bagi mengangkat kemudaratan dan memberikan keringanan kepada umat Islam. Antara perkara lain ialah mengurangkan jumlah rakaat ketika bermusafir, gugurnya kewajipan bersolat bagi wanita yang didatangi haid dan juga nifas. Selain itu juga, dalam solat kita dibenarkan untuk solat dalam banyak keadaan. Sebagai contohnya, jika anda tidak boleh solat dalam keadaan berdiri, anda dibenarkan untuk solat dalam keadaan duduk. Jika anda tidak boleh solat dalam keadaan duduk, anda juga dibenarkan untuk solat dalam keadaan baring. Ini menunjukkan tentang kemudahan-kemudahan yang telah diberikan untuk manusia memudahkan kehidupan seharian mereka. Seterusnya kita akan membincangkan tentang adat. Ia merupakan segala perkara yang diharuskan oleh syarak serta selaras dengan adat dan keperluan kebiasaan. Okey, kita mengambil isu tentang berburu. Dalam hajiat, berburu serta makan makanan buruan, makan segala makanan, minuman, pakaian, kenderaan yang baik dan seumpamanya dengannya telah pun diharuskan. Ini adalah kerana kehendak manusia untuk menikmati daging haiwan itu. Selain itu juga dibolehkan berburu dengan menggunakan binatang buruan bagi memudahkan lagi manusia. Tetapi dalam memenuhi syarat makanan tersebut dan perkara-perkara yang telah pun disebutkan sebentar tadi, mestilah daripada sumber-sumber yang halal. Namun, jika anda dalam keadaan darurat, anda dibenarkan untuk makan makanan yang tidak halal sekiranya hanya terdapat makanan itu sahaja, tetapi ada syarat yang telah ditetapkan, iaitu anda tidak boleh makan sehingga kenyang, namun hanyalah untuk menghilangkan rasa lapar. Seterusnya kita akan membincangkan tentang muamalat. Okey, Islam menuntut usaha pengembangan harta dan juga memeliharanya agar tidak musnah, kerana harta itu adalah salah satu kekuatan bagi umat Islam. Okey, kita mengambil satu masalah yang berlaku secara berleluasa di negara kita, iaitu masalah riba yang berlaku di dalam perniagaan. Seperti mana yang kita tahu, perniagaan yang mempunyai riba adalah perniagaan yang diharamkan kerana ianya akan menganiayai orang lain seperti mana merampas harta orang lain. Dengan riba juga, seseorang itu akan merasakan dirinya tidak lagi perlu bekerja kerana beliau boleh mendapatkan wang dengan mudah, iaitu hanya meminjamkan wangnya kepada orang lain dan mengenakan bunga yang sangat tinggi pada setiap pinjaman. Padahal, harta tidak boleh didapati selain dengan cara bekerja, berdagang, berproduksi dan juga membangun. Kerana itu, tidak boleh diragukan bahawa riba ini dapat mempengaruhi terhadap status ekonomi seseorang. Poin terakhir dalam hajiat ini ialah tentang hukuman. Okey, syariat Islam telah pun menetapkan dasar beberapa bentuk hukuman berdasarkan kes. Oleh itu, undang-undang jenayah yang terdiri daripada hudud, kisas, takzir mempunyai peranan untuk mencapai maksud syariah ataupun maqasid syariah. Seperti mana yang kita tahu, ia meliputi perlindungan, penjagaan agama, nyawa, akal, maruah dan juga harta. Kedudukan undang-undang jenayah ini diibarat takzir mempunyai peranan untuk mencapai maksud syariah ataupun maqasid syariah. Seperti mana yang kita tahu, ia meliputi perlindungan, penjagaan agama, nyawa, akal, maruah dan juga harta. Kedudukan undang-undang jenayah ini diibaratkan pagar yang memberikan perlindungan luaran agar ia tidak boleh dicerobohi oleh orang yang zalim. Peranannya untuk menghukum serta memberikan pengajaran kepada manusia agar tidak melakukan sesuatu perkara yang boleh menjejaskan daruriyat, hajiat dan juga tahsiniyat. Bagi mencapai maksud syariah, iaitu undang-undang jenayah Islam tidaklah mengutamakan proses menghukum, tetapi ia mendahulukan usaha untuk mendidik serta mencegah jenayah. Okey, kita mengambil satu isu tentang hukuman yang terdapat di dalam undang-undang Islam seperti sebat dan rejam bagi penzina. Ia mungkin dilihat sebagai berat dan juga menggerukan oleh setengah pihak, tetapi perkara ini jugalah yang menjadikan rakyat takut untuk melakukan jenayah-jenayah zina. Sedangkan pensabitan adalah sukar kerana syarat-syarat untuk mensabitkan hukuman adalah amat ketat. Okey, selain itu juga kita mengambil contoh sebagai
hukuman seorang pencuri. Hukuman sebagai seorang pencuri ialah memotong tangan. Perkara ini akan menakutkan para rakyat untuk melakukan jenayah tersebut kerana hukumannya adalah sangat berat. Dengan hukuman sebegini, ia akan menjadikan rakyat itu tidak berani untuk melanggar peraturan dan melakukan perkara-perkara yang dilarang kerana hukumannya adalah sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akidah Najihah binti Muhammad Rafi. Di sini saya ingin membincangkan tentang keperluan tahsiniat dan hukum tahsiniat. Hukum tahsiniat ini adalah penting kepada kita untuk mengembalikan kita kepada prinsip utama kita, untuk memperbaiki keadaan diri kita menjadi lebih sesuai dengan bermaruah, beradab dan berakhlak mulia. Ketiadaan tahsiniat ini kepada diri akan membawa kita kepada tidak elok perangai, tidak boleh menjadi role model kepada generasi akan datang pada pandangan-pandangan orang yang berakal. Hukum tahsiniat ini adalah untuk melengkapkan al-hijiyat. Oleh itu, keperluan tahsiniat ini terbahagi kepada 4. Yang pertama, ibadat. Yang kedua, adat. Yang ketiga, muamalat. Yang keempat adalah hukuman. Yang pertama adalah ibadat. Banyak aspek telah ditumpukan dalam syariat Islam berkaitan dengan ibadat. Hal ini kerana adalah selaras dengan konsep asal penciptaan manusia, iaitu mengabadikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pencipta mutlak dalam apa jua keadaan. Sebagai contohnya ialah ketetapan dalam bersuci daripada segala jenis najis, menutup aurat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala suruhannya serta meninggalkan segala larangannya. Apa yang dapat kita lihat isu semasa atau masalah yang timbul sekarang adalah kewajipan menutup aurat masih tidak dihiraukan dan tidak diendahkan oleh masyarakat sekeliling. Sedangkan pepatah berkata, melentuh bulu biarlah daripada rebungnya. Ini bermaksud golongan masyarakat sekarang perlulah menunjukkan contoh kepada generasi bawah agar mereka menjadi role model terhadap generasi bawah. Di dalam Al-Quran telah menyatakan dalam surah An-Nur ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, yang bermaksud, dan janganlah mereka iaitu perempuan yang beriman memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali kepada yang zahirnya sahaja, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka sendiri. Jadi, antara tujuan ketetapan tersebut dalam tahsiniat ini adalah untuk membiasakan, mengajar dan mendidik manusia dengan amalan-amalan yang baik dan bersifat mulia. Yang kedua adalah adat. Salah satu daripada tujuan utama Rasulullah SAW kepada sekalian umat manusia adalah untuk membentuk akhlak serta adat kebiasaan mereka ke arah bersifat mulia. Baginda Rasulullah SAW telah menunjukkan model menerusi akhlak beliau sebagai ikutan umatnya seperti bergaul ketika berkomunikasi di khalayak ramai, makan dan minum, adab keluar masuk rumah. Hal ini adalah bertujuan untuk membawa kebaikan dan juga kesempurnaan hidup semua manusia di muka bumi ini. Apa yang dapat kita lihat isu semasa atau masalah yang timbul adalah isu memasuki rumah kawan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Sudah kita tahu bahawa kawan tersebut adalah rakan yang rapat, tetapi ia tidak bermakna kita boleh masuk ke rumah mereka tanpa meminta izin terlebih dahulu. Walaupun rakan tersebut menganggap kamu adalah rakan yang baik, tidak bermaksud dia akan membenarkan kamu memasukkan rumahnya secara sukarela. Jadi, dengan wujudnya tahsiniat ini, syariat Islam telah menetapkan bahawa setiap umatnya perlulah meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki mana-mana rumah atau tempat tinggal orang lain. Dan jika diizinkan masuk, barulah dia boleh memasukinya. Dan sebaliknya, jika tidak dibenarkan masuk, maka dia perlulah mengundurkan diri dengan hati yang terbuka tanpa sedikit pun perasaan marah terhadap kenyataan tersebut. Okey, yang ketiga adalah muamalat.
Muamalat secara umumnya membawa maksud peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan sesama manusia dengan lebih elok, khasnya untuk memenuhi keperluan masing-masing. Antara perkara dan urusan berkenaan muamalat adalah jual beli, gadaian dan sewaan. Isu semasa atau masalah yang dapat kita lihat terkini adalah berkaitan dengan penyelewengan duit, iaitu tidak beramanah, tidak bertanggungjawab dan tidak ada kejujuran terhadap sesuatu jual beli, kewangan dan sewaan. Jadi dengan adanya tasniah ini, syarak telah menetapkan supaya mereka lebih bertanggungjawab, amanah, jujur dalam apa jua keadaan, terutama sekali berkaitan dengan kewangan. Jadi sebarang bentuk penipuan adalah diharamkan sama sekali, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau makan atau menggunakan harta-harta kamu pada jalan yang salah, iaitu tipu dan berjudi, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kalian. Okey, yang keempat adalah hukuman. Apa yang dapat kita lihat berkaitan isu semasa atau masalah terkini, iaitu pembunuhan sewenang-wenangnya, iaitu ingin membalas hasad dengki mereka ataupun kemarahan mereka dengan cara membunuh. Oleh itu, dalam aspek tasniah ini menitikberatkan juga oleh syariat Islam untuk membaiki keadaan manusia agar selari dengan maruah dan kemuliaan. Untuk isu tersebut, Islam sama sekali tidak membenarkan umatnya untuk melakukan pembunuhan sewenang-wenangnya seperti membunuh kanak-kanak, wanita, orang tua dan ahli ibadat. Hal ini kerana ketetapan tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW daripada Ibnu Umar katanya, yang bermaksud terdapat seorang wanita yang terbunuh dalam satu siri peperangan bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menegah membunuh wanita dan kanak-kanak tersebut. Jadi apa yang dapat dikaitkan dengan pernyataan tersebut adalah walaupun bukan peperangan yang berlaku, tetapi membunuh itu amatlah ditegah sama sekali di dalam Islam, melainkan perkara tersebut akan memudaratkan diri seseorang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anika Nabiha binti Marul Hairi dari kumpulan 10 akan meneruskan dengan kesimpulan. Maqasid syariah adalah tujuan atau makna yang dikehendaki syarak yang mesti diusahakan untuk dicapai. Maqasid syariah wujud dan diaplikasikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat lagi. Namun, menurut para ulama, maqasid syariah tidaklah dianggap sebagai dalil perundangan Islam, namun merupakan satu pendekatan untuk lebih memahami dalil yang kuat dan fakta yang sahih. Antara kepentingan maqasid syariah ini adalah untuk memaknakan dan menghidupkan amalan. Contohnya, orang yang wajib berzakat. Jika seseorang itu tidak faham dengan tujuan dan faedah amalan tersebut, besar kemungkinan dia akan mengelak untuk menunaikan kewajipan tersebut. Kepentingan lain adalah untuk mendapat kefahaman yang benar. Adalah penting untuk memahami maksud, intipati serta tujuan hukum hakam fiqh. Maqasid syariah terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah ad-daruriyah. Al-Imam Asy-Syatibi menerangkan bahawa keperluan daruriyah ialah keperluan yang paling penting kepada setiap manusia serta merupakan satu keperluan asas bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Apabila keperluan daruriyah ini tidak wujud, maka rosaklah nizam atau sistem hidup manusia dan ia boleh membawa kepada kehancuran, sama ada pada peringkat individu ataupun kepada negara. Keperluan asas daruriyah ini boleh dibahagikan kepada 5 perkara yang menjadi teras kehidupan manusia, iaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang kedua ialah hajat. Keperluan hajat merupakan keperluan sekunder di mana satu keperluan yang dapat menghindarkan kesulitan yang dihadapi serta dapat memberi keselesaan dalam kehidupan sekalipun tidak memberi ancaman kepada keselamatan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Kemudahan-kemudahan syarak yang dikecualikan tidaklah terbatas dalam keadaan darurat sahaja. Hajat-hajat yang kedudukannya kurang daripada darurat pun dibolehkan juga
di mana sekiranya sesuatu hajat yang tidak dipenuhi akan menimbulkan kesukaran dan kesulitan. Walaupun begitu, ia tidak mencapai kepada kerosakan kepada maslahat umum. Seterusnya ialah tahsiniat. Keperluan tahsiniat pula merupakan keperluan tertia atau ketiga, iaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan hanya untuk menambahkan keselesaan dalam kehidupan. Tanpa keperluan ini, manusia boleh menjalani kehidupan secara normal serta keperluan ini tidak mengharuskan apa yang dilarang. Hukum untuk menjaga keperluan tahsiniat adalah untuk kembali kepada prinsip untuk memperbaiki keadaan mereka supaya menjadi sesuai dengan maruah, adat dan akhlak mulia. Ketiadaan tahsiniat ini akan membawa kepada kehidupan yang tidak elok kepada pandangan orang-orang yang berakal. Oleh itu, makasih syariah adalah merupakan teras kepada satu elemen penting, iaitu keamanan. Dalam sesuatu isu, kita perlulah tabayun, iaitu semak dan pastikan terlebih dahulu, memaafkan serta berhikmah bagi mengekalkan keharmonian. Kesimpulannya, kita perlulah kembali kepada Al-Quran. Jika tidak mampu berbahasa Arab, maka rujuklah terjemahannya. Tuntutlah ilmu dan sentiasalah beradab dengan adab-adab ikhtilaf. Janganlah disebabkan perbezaan pendapat, kita bermusuhan sedangkan hakikatnya matlamat kita semua adalah sama, iaitu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.